Okey, students, kita jumpa lagi dalam kelas sejarah. Okey. Hari ini adalah hari Isnin, 21 Jun 2021. Okey, ada pelajar nak masuk, cikgu accept. Okey, hari ini hari Isnin, 21 bulan Jun 2021. Cuaca pun okey nampaknya kat luar tu kan. Alhamdulillah. Okey, baiklah. Marilah sama-sama kita membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah dan kita berdoa kepada Allah SWT supaya pelajaran kita pada pagi ini beroleh kefahaman dan petunjuk ilmu daripadanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana sekali lagi kita diberikan limpah kurnianya untuk meneruskan kehidupan kita pada hari ini dan hari-hari seterusnya, kan? Sebagai hamba Allah, di muka bumi ini, untuk kita taat kepada perintahnya dan jangan lupa taat juga kepada perintah Rasulnya dan berbaktilah kepada ibu bapa kita. Baiklah. Okey. Jadi cikgu berharap pelajar-pelajar di luar sana, di rumah, yang berada di atas talian ni atau yang tidak online, di mana saja kamu berada, sudah tentulah kamu berada di rumah, tak kira lokasinya di mana. Cikgu berharap anda dalam keadaan baik dan sihat dan tidak patah semangat untuk terus belajar serta ulang kaji dalam situasi yang mencabar ini. Kan? Baik, ada lagi student nak masuk, cikgu accept dululah sebelum kita teruskan. Okey, cikgu ucapkan terima kasih kepada students yang hadir pada pagi ini. Setakat ini lebih kurang 10 orang. Okey, tolak cikgu lebih kurang 8 orang lah. Cikgu kalau tengok sini 10 orang, maksudnya 8 orang lah student kat sini. Okey, yang satu lagi tu cikgu present, so dia jadi tambah 2 jadi 10. Okey, so 8 orang. So cikgu ingatkan yang hadir atas talian ni, sila tuliskan nama anda untuk kehadiran dalam Telegram. Jangan lupa, kehadiran perlu dilaporkan pada setiap hari. Okey, baiklah. Okey, sebenarnya kita sudah selesai bab 5. Okey, betul tak Mawadah? Betul kan? Betul Mawadah? Kan? Betul. Betul kan? Ya, betul. Baik, kalau seingat cikgu, cikgu ada berikan kamu tugasan bab 5, iaitu tugasan berbunyi seperti ini. Okey. Apakah faktor kejayaan pembentukan Malaysia? Kalau tak silap cikgu, dia last kali. Sekejap ya. Ini dia. Okey, latihan kebat menganalisis apakah faktor kejayaan pembentukan Malaysia. Berikan penjelasan anda. Cikgu minta awak jawab. Okey, awak jawab latihan ini dalam masa cuti Sabtu dan Ahad. Cuba jawab. Okey, baik. Kita akan bincangkan soalan ini di akhir kelas kita. Ada cikgu akan peruntukkan selama beberapa minit untuk kita bincangkan jawapan bagi soalan ini. Baik, untuk minit-minit awal ni kita teruskan dengan bab 6. Okey, alhamdulillah kita sudah separuh bab lah. Tingkatan 5 ni 10 bab, tingkatan 4 juga 10 bab. Jadi walaupun kita agak ketinggalan, tapi cikgu rasa insya-Allah dengan masa panjang SPM pada tahun depan, insya-Allah kita boleh selesaikan sukatan pelajaran tingkatan 5 ini. Sepatutnya, kalau awak nak tahu, bab 6 ni sekarang ni kan, ni kita nak masuk ni.
Okey, bab yang kita nak masuk ni kejap lagi sepatutnya pada minggu lepas. Minggu lepas kita dah masuk dah. Okey, minggu lepas kita dah masuk. Okey, that's mean kita lewat 1 week. Kita lewat 1 week. Okey lah kan? Sebab kita dah cover yang lalu cuti sekolah 2 minggu tu. So, kita dapat kejar lah, catch up lah kita punya sukatan pelajaran. Okey, kita lewat seminggu saja. Maksudnya minggu ni sepatutnya kita dah masuk kita masuk topik 6.3 dengan 6.4. Okey, tu cikgu cakap tadi lewat seminggu. Tak apa. Okey, daripada lewat berbulan. Okey. Alright, jom. Okey. Kita lihat bab 6, rujuk buku teks anda. Okey, bab 6. Rujuk buku teks anda bab 6. Okey, muka surat 114. Kita lihat sinopsis, gambaran keseluruhan apa yang kita akan belajar dalam bab 6 ni. Bab 6 ni berbunyi, cabaran selepas pembentukan Malaysia. Cabaran bermaksud rintangan ataupun halangan. Okey, jadi selepas pembentukan Malaysia, okey, banyak cabaran-cabaran yang perlu dihadapi oleh Malaysia. Okey, kerana penyertaan Singapura, Sarawak dan Sabah membentuk satu negara yang besar dinamakan sebagai Malaysia. Sudah tentulah ada cabaran-cabarannya. Okey. Jadi antara cabaran utama, okey, selepas pembentukan Malaysia ialah pemisahan Singapura. Pemisahan Singapura. Antaranya ialah pemisahan Singapura. Cikgu tukar warna sekejap kepada warna biru. Pemisahan Singapura, ancaman komunis, isu pembangunan dan ekonomi serta tragedi hubungan antara kaum. Okey, baik, kita akan bincangkan cabaran-cabaran ini. Okey, kita terus lihat apakah intipati pembelajaran kita untuk bab ini. Ada 5 subtopik, topik kecil dalam bab ni, iaitu cabaran dalam Malaysia. InsyaAllah hari ini kita akan cover topik pertama ini, pemisahan Singapura. Okey. Topik ketiga, menangani ancaman komunis. Topik keempat, isu pembangunan dan ekonomi. Dan topik kelima, tragedi hubungan antara kaum. So, 5 topik. Baik, kita teruskan. Okey, sekali lagi cikgu nak tanya, adakah awak dapat lihat dengan jelas? Okey, skrin cikgu kongsikan. Sekali lagi respon. Takut cikgu shock sendiri, kan? Okey tak? Okey. Okey, baik. Topik pertama, cabaran dalaman Malaysia. Baik, apakah misi pembelajaran kita untuk topik ini? Okey, jadi hasil pembelajaran untuk topik ini berjaya dicapai oleh murid sekiranya anda dapat yang pertama, menjelaskan cabaran-cabaran dalaman Malaysia. Terdapat 3 cabaran dan anda perlu menjelaskan 3 cabaran tersebut bersama dengan sokongannya. Sokongannya maksudnya huraiannya lah. Okey. Baik, kita lihat apakah cabaran-cabaran tersebut. Ada student nak masuk, cikgu kena accept dulu. Nazir. Alright. Baik, selamat datang Nazir. Okey, baik pengenalan dulu. Okey. Baik. Apabila Singapura, Sarawak dan Sabah menyertai Persekutuan Tanah Melayu lalu membentuk Malaysia, so banyaklah cabaran yang datang, yang terpaksa kita hadapi. Semakin banyak penduduk yang terdiri daripada pelbagai latar belakang kaum dan etnik. Sebelum ni, penduduk Persekutuan Tanah Melayu hanya ada 3 etnik utama, iaitu Melayu, Cina dan India, dan yang lain-lain sebagai etnik ataupun kaum minoriti. Namun begitu, selepas penyertaan Singapura, Sarawak dan Sabah, maka pelbagai etnik dan kaum wujud, bercantum dan bergabung. Itu antaranya sebab mengapa berlakunya cabaran. Dalam masa yang sama, negara perlu mewujudkan keseimbangan pembangunan dan juga sosioekonomi. Seperti yang telah
kita belajar dalam bab-bab yang lalu, kita tahu pembangunan di pantai barat Semenanjung Tanah Melayu lebih maju daripada pembangunan di kawasan pantai timur selepas kita merdeka. Okey, jadi maju daripada pantai timur. Di situ sudah ada berlaku kalau Sarawak, Sabah dan Sarawak menyertai Malaysia. Sudah tentulah berlaku ketidakseimbangan pembangunan dan sosioekonomi. Kemudian cabarannya ialah ada persaingan politik, okey, yang boleh menggugat perpaduan kaum, dan tidak kurang juga ancaman komunis yang berterusan, walaupun tanah Melayu sudah merdeka pada tahun 1997, di Sarawak, di Singapura, komunis semakin flourish, semakin berkembang. Tanah Melayu dah boleh kawal sebab komunis dah dipukul sehingga ke selatan Thailand, tapi komunis masih ada, tapi dapat dikawal, dapat dibendung. Tetapi di Sarawak dan juga di Singapura, komunis semakin berkembang, semakin melebarkan sayapnya. Jadi apakah tiga cabaran tersebut? Okey, kita lihat muka surat di bawah. Okey, surat yang sama, okey, maklumat di bawah. Cabaran pertama. Okey. Cabaran pembangunan dan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah. Awak highlightkan. Okey, ni F. Fakta. Fakta 1. Okey. Baik. Ni pengenalan ni sebenarnya pelajar. Ni sebenarnya pengenalan sebenarnya. Okey, huraiannya di bawah muka surat seterusnya. Tapi cikgu ceritakan juga supaya awak dapat gambaran. Baik Sarawak dan Sabah, okey, banyak bahan asli. Antaranya ialah minyak, minyak petroleum, hasil kayu balak dan reserve tanah yang luas. Yang mana tanah yang luas ni boleh kita bangunkan sama ada untuk tujuan pertanian komersial. Okey. Jadi adalah peluang ekonomi di situ. Tetapi okey, walaupun ada peluang macam tu, berlaku ketidakseimbangan pembangunan ekonomi di kedua-dua negeri ini. Sebab apa? Huraiannya di bawah. Okey, muka surat 117. Ni huraian pertama dia. H1. Okey. Ni huraian dia lah. Okey, huraian 1. A di sini. Baik. Okey, walaupun Sarawak dan Sabah mempunyai kekayaan hasil yang banyak, namun rakyat masih mengamalkan pertanian sara diri. Pertanian sara diri. Okey. Maksud sara diri ialah untuk pertanian itu hanyalah untuk keluar diri sendiri dan keluarga, bukan untuk didagangkan, bukan untuk dijual. Itulah maksud sara diri, dan dia berskala kecil. Okay? Tidak menggunakan jentera, hanya menggunakan tenaga manusia saja. Skala kecil saja. Itulah pertanian sara diri. Okay? Jadi maksudnya di sini, untuk huraian 1A ni, cabarannya nak mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Okey, walaupun kekayaan hasil bumi banyak, tapi rakyat masih mengamalkan pertanian sara diri. Tu dia. Baik. Okey. Jadi penyelesaiannya, okey, penyelesaiannya bagi melibatkan rakyat, ni penyelesaian tau. Okey. Ni dia. Ni penyelesaian kerajaan. Okey, cikgu buat catatan, ni penyelesaian dia. Yang ni cabaran dia, okey. Okey, baik. Okey, ni penyelesaian Jadi untuk menyelesaikan isu isu pertanian sara diri ini, okey, supaya kegiatan ekonomi dapat dipelbagaikan, maka rakyat perlu bergiat dalam aktiviti ekonomi komersial. Ni dia. Ni penyelesaian dia. Okey, kejap. Cikgu ada pelajar mesej ke?
di sini? Okey, oh tak ada pelajar masuk. Okey, baik, teruskan. Okey, jadi kerajaan perlu menyusun bidang pekerjaan. Okey. Jadi untuk itu kerajaan telah mewujudkan kelapa sawit, ni getah dan koko. Ni contoh. Ni contoh. Okey. Penyelesaian dia ni F. Ni F bagi penyelesaian ni F bagi penyelesaian, fakta bagi penyelesaian. Maka kerajaan perlu mewujudkan bidang pekerjaan, H dia. Okey, kemudian ni H lagi seperti kelapa sawit. Ni contoh C. Dapat faham Yang ni cabaran. Yang ni penyelesaiannya. Maksudnya dalam teks ini ada cabaran dan ada penyelesaian. Okey. Baik, kita teruskan dengan huraian yang kedua, memajukan sistem pengangkutan dan juga perhubungan. Baik, saiz negeri yang besar di sini. Ni saiz negeri besar bagi Sarawak dan Sabah. Okey, jadi menjadi satu faktor lah. Okey, kesukaran perhubungan dan pengangkutan besar. Kemudian yelah besar hutan banyak kan bergunung. Kalau contoh di Sabah tu bergunung ganang, di kawasan Kota Kinabalu tu ada banjaran apa Banjaran apa mau dah di Sabah tu? Jalan Crocker kan? Kalau tak silap cikgu lah Banjaran Crocker kalau tak silap. Okey. Dekat situ bergunung ganang Di Sarawak pula banyaknya hutan tebal dan sebagainya. Okey. Baik. Jadi itulah saiz yang besar. Okey. Jadi seterusnya ialah bergantung pada sistem pengangkutan air iaitu menggunakan sungai dan laut. Jadi ini huraian huraian 2B, ni huraian 2C. Ini A Jadi maksudnya di sini, di Sarawak dan Sabah kurangnya jalan raya dan juga jalan kereta api. Okey. Baik. Jadi penyelesaiannya, ini penyelesaian. Jadi pelajar perlu kenal pasti penyelesaian bagi setiap cabaran. Ini penyelesaian kerajaan membina sistem perhubungan dan pengangkutan terutama penduduk di kawasan pedalaman. Jadi kita bolehlah kita boleh anggap di sini jalan raya lah. Yang pertama jalan raya. Ni yang paling penting. Yang kedua mestilah jalan kereta api. Baik. Seterusnya, penyelesaian seterusnya ialah rancangan nak membangunkan sistem pengangkutan dan perhubungan di Sabah dan Sarawak ini juga dimasukkan dalam rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia. Iaitu Sarawak dan Sabah dimasukkan dalam rancangan Malaysia pertama bermula pada tahun 1966. Sabah, Sarawak menyertai Malaysia pada tahun 1963. Jadi, pembangunan untuk Sarawak dan Sabah dimasukkan dalam bajet rancangan Malaysia pertama pada tahun 1966. Jadi, bila ada bajet, dapatlah kita gunakan peruntukan itu untuk memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan negeri Sarawak dan Sabah dan juga bidang-bidang lain yang diperlukan. Jadi begitu pelajar-pelajar untuk isu ataupun cabaran sistem perhubungan dan pengangkutan. Baik. Yang ketiga adalah huraian 2, huraian ni bukan huraian 2 pelajar, huraian 1, huraian 2C. Tak apa, nanti aku betulkan. Baik. Kebanyakan sekolah, ni sekolah memajukan sistem pendidikan. Memajukan sistem pendidikan. Kebanyakan sekolah yang wujud pada zaman British ialah sekolah vernakula Inggeris dan Cina di kawasan bandar. Jadi di kawasan pedalaman tak ada sekolah kawasan pedalaman. So berlakunya jurang pendidikan antara bandar dengan luar bandar. Jadi isunya ialah, penyelesaiannya ialah
kerajaan membina sekolah dan melatih tenaga guru bagi memberi pendidikan kepada penduduk khususnya kaum Bumiputera. Dan kita tahu bahawa kaum Bumiputera untuk Sarawak dan Sabah memang tinggal di pedalaman. Okey, contoh bangsa Iban, bangsa Dayak, bangsa Kadazan Duzul pedalaman di kampung-kampung tradisional. Di kawasan bandar selalunya banyak didiami, ramai didiami oleh orang-orang Cina. Okay, dan juga orang-orang Inggeris di bandar-bandar besar. Jadi memanglah pendidikan wujud di bandar. Okay, jadi itulah dia, okay, pelajar-pelajar sekalian, cabaran pembangunan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah. Sekejap, cikgu nak betulkan beberapa perkara di sini. Okay, ini sebenarnya adalah, okey, ini adalah huraian dia. Okey. Ni sebenarnya bukan dua ni, ni satu ni, masih lagi huraian satu. Ni huraian satu. Yang kedua. Okey. Yang ni huraian satu yang ketiga. Baik. Yang tadi yang bawah dia adalah huraian-huraian kecil, dia lah huraian lanjutan. Okey, baik. Jadi pelajar-pelajar, begitulah dia cabaran pembangunan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah. Okey, setakat ni jelas pelajar-pelajar? Respon? Respon jelas tak? Jelas? Jelas Zulaika okey, jelas? Okey, go. Okey baik. Itu cabaran pertama dan juga penyelesaiannya. Okey, cikgu ingatkan sekali lagi, jangan lupa kenal pasti penyelesaian dia. Alright, baik. Kita lihat cabaran yang kedua. Okey, tadi tu cabaran pembangunan sosioekonomi kan? Ini yang kedua adalah fakta 2 ni. Okey, cabaran politik di Sarawak. Ini cabaran yang kedua. Baik, pada tahun 1966 berlaku krisis perlembagaan. Okey, berlaku krisis perlembagaan di Sarawak. Apa dia krisis dia? Ahli mesyuarat negeri, okey, tidak berpuas hati, okey, dengan kepimpinan Stephen Kalong Ningkan. Stephen Kalong Ningkan ni Ketua Menteri Sarawak, tak puas hati. Okey, akhirnya Ketua Menteri Sarawak tersebut dipecat oleh Gabenor pada tahun 1966. Okey, Gabenor pecat dia. Okey. Baik. Tetapi Stephen Kalong Ningkan ni telah mencabar tindakan ini di Mahkamah Tinggi Sarawak dan menang kes. Menang kes dan kembali menjadi Ketua Menteri. Okey. Tetapi tidak mendapat undi percaya dari ahli Majlis Mesyuarat Negeri. Mesyuarat Negeri, Majlis Mesyuarat Negeri Sarawak namanya Kaunsil Negeri. Okey. Ni dia. Okey. Jadi krisis politik ini menyebabkan berlakunya ketidakstabilan di Sarawak yang mengancam keselamatan dan keamanan. Bayangkan, ada kalau kita kaji di sini, ada dua lah kumpulan. Satu kumpulan pro Stephen Kalong Ningkan. Satu lagi kumpulan yang tak mahu Stephen Kalong Ningkan. Jadi kedua-dua puak atau kumpulan ini akhirnya tak puas hatilah. Berlakunya ketidakstabilan politik yang mengancam keselamatan dan keamanan. Hampir-hampir berlakunya tragedi. Jadi untuk mengelakkan sebarang tragedi buruk, darurat diisytiharkan di Sarawak. Okey, Stephen Kalong Ningkan digantikan dengan Tawi Sili. Ni Tawi Sili. Okey, bayangkan mestilah ada pengikut dia kan. Satu yang pengikut Stephen Kalong Ningkan, satu lagi yang tidak mahu Stephen Kalong Ningkan. Dia menolak kepimpinan Stephen Kalong Ningkan. Jadi akhirnya Tawi Sili menjadi Ketua Menteri bagi Sarawak yang baru. Macam itulah. Baik, itulah dia. Jadi yang ni semua Ash. Okey, Ash. Jadi darurat.
So, cabaran politik di Sarawak ni memberi cabaran kepada kita semualah pembentukan Malaysia cabaran selepas pembentukan Malaysia. Kalau tidak dapat diatasi, maka dia akan boleh mengancam kestabilan negara juga. Baik, kita lihat yang ketiga. Cabaran yang ketiga. Cabaran perpaduan kaum. Baik. Okey. Ini cabaran yang besar juga bagi Malaysia. Selain pada perpaduan kaum ni maksud penyatu paduan antara kaum dengan kaum. Integrasi merujuk kepada penyatuan negeri dan wilayah. Merujuk kepada negeri dan wilayah. Itu maksudnya integrasi nasional antara negeri dengan negeri. Sama ada negeri itu seimbang atau tak seimbang, ada yang maju, ada yang kurang maju, ada yang membangun, ada yang miskin, ada berpendapatan rendah, ada berpendapatan tinggi. Di situ nak wujudkan integrasi nasional yang seimbang. So ni cabaran dia. Perpaduan dan integrasi lah. Jadi penduduk kita pelbagai kaum lah selepas Singapura, Singapura, Sabah dan Sarawak menyertai Malaysia. So kita ada kaum Melayu, Cina, India, Melanau, Iban, Bidayuh, Kadazan Dusun, Murut dan Bajau dan lain-lain lagi dan banyaklah budaya. So, perpaduan memang antara agenda yang utama bagi pengurusan masyarakat di negara kita yang baru ni. Baik. Jadi dekat sini ialah huraian dia di sini pelbagai kaum lah. Ni contoh. Ni huraian pelbagai budaya. Kemudian jarak yang jauh. Jarak yang jauh antara Sarawak, Sabah dengan Semenanjung Malaysia. Jauh. So macam mana nak wujudkan integrasi nasional, penyatuan negeri dan wilayah? Jauh. Jadi nak bantu Sarawak dan Sabah, nak bangunkan Sarawak dan Sabah kena melalui satu perjalanan yang jauh. Jadi cabaran ini menjadi sukarlah kerana jauh tersebut. Baik. Sebab dia pulau kan, Sarawak dan Sabah ni pulau yang besar terasing dengan Semenanjung Malaysia. Baik, itulah dia pelajar-pelajar fakta yang ketiga. Cabaran perpaduan kaum. Jadi ada 3 cabaran dalaman Malaysia. Yang pertama adalah cabaran pembangunan dan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah. Yang kedua ialah cabaran politik di Sarawak dan yang ketiga ialah cabaran perpaduan kaum. Begitulah pelajar-pelajar sekalian. Untuk topik yang pertama 6.1 cabaran dalaman Malaysia. Baik, ada cikgu buka kepada ruang soal dan jawab lah. Q&A, question and answer. Silakan kalau ada soalan dan kemuskilan. Silakan, siapa-siapa boleh tanya, teruskan. Ada nak tanya? Student? Ada nak tanya? Tak ada, Ego. Tak ada? Okey. Betul tak ada di sana? Tak ada kalau tak ada kita teruskan. Baik, kita lihat faktor pemisahan. Kita lihat topik 6.2. Pemisahan Singapura. Baik, apakah misi untuk topik 6.2 ini? Hasil pembelajaran ini berjaya dicapai sekiranya anda dapat yang pertama menjelaskan sebab-sebab pemisahan Singapura daripada persekutuan dan yang kedua pelajar boleh menjelaskan urutan peristiwa pemisahan Singapura. Ini 2 misi kita untuk topik 6.2 ni. Cikgu dah beritahu sebelum ni dalam bab ataupun topik perlembagaan, pindaan perlembagaan antara pindaan yang terbesar adalah pemisahan Singapura. Jadi apakah sebab-sebab Singapura keluar daripada Persekutuan Malaysia? Ada 3 sebab.
yang boleh kita ambil daripada faktor politik, ekonomi dan sosial. Kita tengok faktor politik. Baik, Ketua Menteri Singapura Lee Kuan Yew tidak berpuas hati dengan peranan kerajaan Singapura yang terhad. Okey, fakta. Okey, terhad. Okey, yang terhad. Okey. Yang kedua, pemimpin PAP dengan perikatan, konflik lah, berlaku pergeseran antara pemimpin PAP di Singapura dengan perikatan. Okay, perikatan ni parti gabungan UMNO, MIC, MCA dan lain-lain, okay, membentuk parti perikatan. Okay. Baik, yang ketiga, kempen Malaysia oleh Lee Kuan Yew menuntut hak sama rata untuk semua kaum, menimbulkan keresahan dalam kalangan penduduk. Ni 3 sebab. Okey, mengapa Singapura perlu keluar daripada Malaysia? Yang pertama, tak puas hati dengan peranan kerajaan Singapura yang terhad. Okey, sepatutnya Singapura ni masa menandatangani perjanjian perlembagaan Malaysia 1963, dia kena baca betul-betul lah term syarat-syarat tu. Tak setuju, tak payahlah tanda tangan. Kan sudah ada rundingan. So yang kerajaan yang kuat di sini adalah kerajaan persekutuan, sebab kerajaan persekutuan nak jaga semua hal ehwal. Okey, kerajaan negeri ikutlah kuasanya seperti dalam senarai negeri masing-masing. Dia ada kuasa kan kerajaan negeri tu. Ada untuk kerajaan negeri, sudah tentulah kerajaan persekutuan kuasanya lebih besar. Jadi Lee Kuan Yew tidak berpuas hati dengan peranan kerajaan Singapura yang terhad. Dan berlaku konflik antara pemimpin PAP dengan perikatan okay, sebab ideologi politik yang berbeza. Okay, itu sebabnya berlakunya konflik. Baik, ni yang ketiga, isu panas lah, kempen Malaysia. Okey, kita tahu bahawa Bumiputera Melayu, Sabah dan Sarawak, dia dapat hak-hak keistimewaan seperti yang telah termaktub dalam Perlembagaan Malaysia. Jadi Lee Kuan Yew dia canangkan satu kempen Malaysia. Maksudnya hak sama rata untuk semua kaum. Tak ada hak-hak istimewa ni, sama rata. Tak adalah Bumiputera 60% dapat masuk universiti awam. Tak ada, mesti semua. Jadi nampaknya Lee Kuan Yew cuba wujudkan normalisasi di sini, normalization untuk hak-hak istimewa ni. Jadi pandangan cikgu Lee Kuan Yew ni dia dia kena belajarlah sejarahnya sebenarnya. Kan sejarah tu. Jadi kena belajar start dia Malaya Union lagi. Start daripada kita bertolak ansur, tolak ansur pakatan, bertolak ansur bekerjasama antara kaum. Okey, sebagai satu balasan orang Melayu menerima orang Cina dan India sebagai warga negara. Jadi mereka pula kena mengiktiraf kedudukan orang Melayu sebagai pribumi yang ada hak-hak istimewanya dalam perlembagaan. Jadi masing-masing ada tolak ansur. Okey, dan tak ada timbul isu apa-apa. Okey, mereka fahamkan, kita faham. Kita faham orang Cina dan orang India nak warga negara. Mereka dah lama duduk di Malaysia. Okey, dah ada empire perniagaan. Sudah ada keturunan. So tak guna untuk balik kampung. Dan lagi satu, di Malaysia ni kaya dan makmur. Jadi orang Melayu faham. Okey, dan orang Cina faham pula, orang Melayu adalah orang asal. Untuk tanah Melayu. So mereka ni dua ni bertolak ansur. Okey, settle lah bab tu, tetapi Lee Kuan Yew pula mencanangkan Malaysia. Nampak sangat dia tak tahu sejarah ni, ataupun kalau dia tak tahu sejarah, dia nak sengaja timbulkan isu panas supaya dapat untuk kepentingan politik Lee Kuan Yew. Jadi itulah dia, pelajar-pelajar telah menimbulkan kerasahan dalam kalangan penduduk, terutama kaum Melayu dan juga Bumiputera Sabah dan Sarawak. Okey, patutnya Lee Kuan Yew tak boleh buat kempen macam ni, sebab ini adalah isu sensitif dan hak-hak istimewa Bumiputera tidak boleh dipertikaikan kerana termaktub dalam Perlembagaan Malaysia. Okey, baik, itu politik. Yang kedua, yang kedua,
Singapura menuntut pembukaan pasaran bersama disegerakan. Okey, pasaran bersama ni ada di bawah maksudnya. Beberapa negara menghapuskan cukai antara mereka dan mengenakan cukai import yang sama terhadap negara lain. Jadi senang macam ni pelajar-pelajar, cikgu mudah kepada anda. Singapura ni adalah satu negeri yang kaya, lebih kaya daripada negeri-negeri lain dalam Malaysia. Sebab apa? Kerana adanya pelabuhan Singapura yang sebelum ini pelabuhan itu menjadi kepentingan British. Okay. Jadi memang sampai sekarang lah Singapura ni ada pelabuhannya banyak disinggahi oleh pedagang-pedagang antarabangsa. So di situ Singapura nak pembukaan pasaran bersama ni disegerakan untuk kepentingan ekonominya. Kan? Itu yang pertama. Yang kedua, Singapura tidak berpuas hati dengan cadangan tambahan cukai yang perlu diberikan kepada kerajaan persekutuan. So, negara kaya, okay, dia punya cukai-cukai daripada pelabuhan, daripada perdagangan, okay. So, cukai ni pun tak banyak sebenarnya perlu bayar pada kerajaan persekutuan, tetapi lebihlah daripada kerajaan-kerajaan negeri yang lain. Sebab negeri lain tak sekaya Singapura. Layaklah kan. Contohlah, awak ada gaji katakan 1 juta. Okey. Jadi cukai bayar 5,000. Berbaloi ke tak berbaloi? Apa berbaloi lah. Sebenarnya cukai 5,000 tu sikit aja. Macam tu lah. Okay, cerita lebih kurang analogi. Okey. Tapi Singapura tak puas hati. Yang kedua, Singapura mahu mengenakan kadar faedah terhadap pinjaman kepada kerajaan persekutuan 150 juta. Singapura berjanji nak memberikan 150 juta kepada kerajaan persekutuan. Tujuannya untuk membangunkan Sarawak dan Sabah. Kerajaan persekutuan pada masa itu kekurangan peruntukan. Mohon dengan kerajaan Singapura pinjaman. Kerajaan persekutuan akan bayar balik. Mohon berapa banyak? 150 juta. Okey, Singapura berjanjilah memberikan pinjaman tersebut tanpa faedah pada peringkat permulaan. Tetapi di akhirnya Singapura tak beri pinjaman, mungkin janji memberi pinjaman. Okey, sebaliknya Singapura nak kadar faedah dibayar. Jadi di situlah berlaku isu yang tidak berkesudahan. Itu dari sudut ekonomi. Baik, kita lihat dari sudut sosial, iaitu masalah perkauman. Okey. Baik. Jadi ni fakta ni fakta dia. Okey. Ni fakta fakta. Ni fakta dia, ni fakta dia, ni fakta dia Baik, seterusnya. Untuk masalah perkauman. Berlaku rusuhan kaum di Singapura pada 21 Julai 1964 antara Melayu dan Cina. Dan ini menimbulkan ketegangan lah antara kaum. Okey. Baik. Punca rusuhan itu adalah menuntut persamaan hak yang sama rata. Nampaklah Ding Kuayu canangkan tadi tu kan. Jadi orang Melayu terasa hati. Okey, berlakulah pertumbungan orang Melayu dengan orang Cina di Singapura yang menimbulkan rusuhan kaum. Jadi di Singapura sudah menjadi tidak stabil. Okey, berlaku rusuhan kaum. Jadi inilah sebab-sebab pemisahan Singapura daripada persekutuan. Okey. Baik. Okey tak pelajar-pelajar, ada nak tanya? Ada nak tanya? Ada? Sudah okey? Respon? Hello? Okay, go. Okey Baik, kita teruskan. Baik, kita lihat seterusnya di sini. Okey. Baik. Pemisahan Singapura dari Malaysia, okey, urutan peristiwanya sebenarnya pada tahun 1965, 29 Jun, okey, kerajaan persekutuan telah berunding dengan kerajaan Singapura lah, iaitu dengan Lee Kuan Yew. Kerajaan persekutuan diwakili oleh Tun Abdul Razak berunding, okey, untuk mencapai penyelesaian. Tetapi rundingan itu tidak berjaya. Okey, Singapura nak jugalah
Okay, Singapura nak juga konsep Malaysia Singapura. Kemudian Singapura juga nak membuka pasaran bersama, tak puas hati dengan cukai, tak nak bayar pinjaman kepada kerajaan persekutuan. Jadi tak selesai bendanya. Okay, tudingan tu tidak berjaya. So akhirnya kerajaan persekutuan, okay, iaitu Tunku Abdul Rahman, masa tu Perdana Menteri mengarah menteri-menteri lain untuk berbincang tentang pemisahan Singapura. Kemudian mesyuarat khas Kabinet Malaysia bersetuju dengan rancangan. Okey, jadi bersetuju dengan rancangan pemisahan. Okey, kemudian pada 7 Ogos Tunku Abdul Rahman menandatangani persetujuan untuk Singapura keluar daripada Malaysia. Okey, menandatangani dengan Lee Kuan Yew. Okey. Kemudian pada 9 Ogos 1965 usul buat cadangan ke Parlimen supaya Singapura ni keluar daripada Persekutuan Malaysia dan Parlimen meluluskan rang undang-undang pemisahan Singapura yang kita belajar sebelum ni, Pindaan Perlembagaan 1963. Okay. Sorry, Pindaan Perlembagaan 1965. Maaf. Okay. 1963 itu pembentukan Malaysia. Pindaan Perlembagaan 1965. Jadi akhirnya Singapura keluar daripada Malaysia. Okey. Baik, seterusnya selesailah dua topik ini kita belajar. Okey. Jadi kita teruskan. Okey, setakat ni faham? Setakat ni. Dua topik ni sebelum kita tengok latihan. Faham? Ada nak tanya silakan. Dua topik dah kita belajar, 6.1 dan 6.2. Sila. Respon sila. Okey ke tak? Okey ke? Okey Baik. Untuk yang seterusnya ialah okey, kita bincang balik. Cikgu nak bincanglah soalan ini. Okey, siapa yang dah siap? Okey, bolehlah tunjukkan jawapannya dalam Telegram. Cikgu cuba mengulas, menilai dan memberikan skor. Siapa dah siap? Okey tak? Siapa dah siap? Bolehlah dalam Telegram cikgu tunggu. Okey, pelajar. Okey tak? Dah siap belum latihan ni? Okey. Siapa dah siap? Pelajar respon dah siap ke? Belum lagi? Belum lagi ke? Dah siap ke belum? Belum, Ego. Belum lagi. Awak kenalah buat. Sebab apa? Sebab yelah awak kena buatlah tanggungjawab kan. Cuba jawab, salah tak mengapa. Siapa dah siap dalam talian ni? Okey, Mawadah dah siap. Sekejap kita tengok Mawadah seorang dah siap. Terima kasih Mawadah. Cikgu akan download dulu. Okey, terima kasih Mawadah. Yang dah siap, bolehlah hantar dalam Telegram. Baik, begini tentang latihan-latihan yang yang cikgu minta awak siapkan, sebenarnya ini adalah pentaksiran bilik darjah yang wajib. Awak tak hantar, awak tak dapatlah pentaksiran markah yang baik untuk pentaksiran, gagal. Untuk PBD awak gagal, awak tahu siapa yang tak hantar ni. Awak hanya paling tinggi pun boleh band 2 ataupun TP2. Dia sekurang-kurangnya mesti TP3. Okey, pelajar dia hadir je kelas online ataupun dia respon kelas online, dia akan dapat TP1. Okey, kemudian apabila pelajar ni soal jawab bersama guru masa dalam kelas, dia dapat TP2. TP3 apabila dia beri latihan, buat aktiviti, okey, dan murid tu faham, dia dapat TP3, tahap penguasaan 3. Jadi inilah dia. Okey, kalau dia jawab betul semua ni, dia akan dapat TP4, mungkin TP5, mungkin TP6. Kurang-kurangnya mesti dapat TP3. Okey, baik, tak apa. Cikgu nak semak jawapan Mawadah. Terima kasih Mawadah, sebentar. Okey, kita besarkan di sini sebentar. Alright. Okey, open. Sebentar Cikgu nak buka jawapan Mawadah di sini.
Okey, baik. Besar kan? Okey, kita tengok jawapan Apakah faktor kejayaan pertukaran Malaysia? Mawadah punya jawapan. So, lihat betul-betul. Okey, lihat betul-betul. Okey, respon. Nampak tak? Nampak? Saya rasa dah jelas dah tu Cikgu Hasil. Nampak tak? Respon? Nampak. Nampak. Baik, antara faktor kejayaan pembentukan Malaysia ialah hasil kebijaksanaan pemimpin. Betul. Betul? Hal ini dapat dibuktikan apabila pemimpin negara kita mengambil pendekatan diplomatik dalam usaha menangani konfrontasi. Good job, huraian. 1. Contohnya, pemimpin negara kita menghantar bantahan rasmi kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu tentang pencerobohan Indonesia ke negara kita. Bagus, lengkap contoh di sini. 1. Ini menyebabkan serangan tentera Indonesia dapat dipatahkan tanpa berlakunya sebarang pertumpahan darah. Okey, di sini tutup. Okey, dipatahkan inference. Okey. Ini menyebabkan serangan tentera Indonesia dapat dipatahkan tanpa berlaku sebarang pertumpahan darah. Okey, baik. Ada sedikit pembetulan di sini untuk program pertama. Okey, sebelum tu cikgu nak puji susunan ayat, struktur ayat sangat-sangat baik dan menarik. Cuma untuk serangan Indonesia dapat dipatahkan cikgu setuju, tetapi tidak tanpa berlaku sebarang pertumpahan darah sebenarnya cikgu kurang setuju sebab adanya perwira-perwira negara yang terkorban semasa pertempuran di Kalabakan, Sabah. Ada perwira negara yang terkorban. Dia tak, dalam konteks tak ceritakan sebenarnya. Cuma rundingan lah diplomatik tu. Maksudnya diplomatik tu kita menggunakan pendekatan diplomatik, saluran undang-undang ke buat bantahan rasmi ke PBB, itu kita boleh kaitkan tanpa pertumpahan darah. Tetapi untuk ini mawadah kaitkan tanpa sebarang pertumpahan darah ni dengan digabung sekali dalam satu ayat serangan tentera Indonesia dapat dipatahkan. So dia nampak macam tak kena di situ. Okey, sepatutnya macam ni. Okey. Okey. Patutnya ni inference ni patut boleh dimurnikan lagi. Okey, cikgu ubah sekejap Okey, sepatutnya inference ni boleh ubah kepada okey. Ini okey, usaha kerajaan, usaha pemimpin kita, usaha kerajaan, tindakan kerajaan ini, tindakan kerajaan ini, tindakan kerajaan menghantar bantahan rasmi, dapat mengelakkan berlakunya sebarang pertumpahan darah yang lebih banyak. Ataupun tak nak pertumpahan darah, kita cakap macam ni. Inference yang paling sesuai ni pada pandangan cikgu, idea yang cikgu datang setakat ni kan. Tindakan Malaysia yang berhati-hati ini membolehkan tindakan Malaysia yang berhati-hati ini membolehkan tindakan Malaysia yang berhati-hati ini dapat mengelakkan kedua-dua negara terjerumus atau terjebak dalam satu konflik yang lebih besar di rantau ini. Itu inference yang baik. Nak apa pun inference ni cikgu terima, kan tak terima. Cuma di sinilah di sini dia pula dia tidak berapa kena sebab serangan Indonesia dapat dipatahkan. Tetapi ada pertumpahan darah, ada Okey, 4 markah di situ. Good job. Tengok perenggan kedua. Selain itu, faktor kejayaan yang seterusnya adalah dengan adanya rundingan. Good job. Bagus. Fakta yang kedua di sini. Ini bertujuan untuk mencapai kata persetujuan yang adil bagi kedua-dua pihak. Baik. Persetujuan yang adil, ini huraian. Sangat-sangat bagus. Sebagai contoh, rundingan antara Indonesia, Filipina berjaya meraih penerimaan kerajaan Indonesia dan Filipina terhadap pembentukan Malaysia. Good job. Contoh rundingan antara Malaysia. Ini contoh
Okey, satu markah di sini, satu markah di sini, satu markah di sini. Hal ini secara tidak langsung, good job, penanda wancana yang sangat menarik sesuai diletakkan, digunakan memulihkan kembali hubungan antara Malaysia, Indonesia, Filipina serta menaikkan semula inference yang kedua. Okey, membersihkan semula. Ada dua inference sini. Boleh buat dua inference, tapi jangan banyak sangat. Dua cukup lah. Okay, cukup lah dua cukup lah tu, banyak lah tu. Okay, ini satu, ni satu. Kalau kita buat coding ni fakta 2, ni huraian 2, ni contoh A, ini inference 2B. Gitu. Okay, good job. So dekat sini ada berapa? 5 kan? 4, 5, 9 dah. Dah lebih dah. Dah lebih dah perenggan kedua. Good job. Okay. Alright, kita teruskan dengan perenggan 3. Lanjut. Di samping itu, kerajaan sentiasa mengarahkan pasukan serta negara untuk sentiasa dalam keadaan bersiap siaga dan membuat persediaan yang rapi. Ini bagi memastikan keselamatan negara tidak diancam oleh anasir luar. Sebagai contoh, pasukan tentera Malaysia berjaya menahan tentera gerila Indonesia yang masuk ke Johor. Ini dapat memastikan kedua negara tidak tergugat demi menjamin keamanan negara. Okey, baik. Yang ini sepatut ini masuk di okey boleh diterima, kerajaan setia masa. Okey. Bersiap siaga. Okey, bersiap siagalah. Pasukan keselamatan kat sini cikgu tanda fakta di sini. Okey, pasukan apa yang sentiasa bersiap siaga sebilang masa. Hal ini bagi memastikan keselamatan negara tidak diancam. Okey, tidak diancam huraian oleh anasir luar. Sebagai contoh, okey, berjaya menahan atau mematahkan serangan, mematahkan serangan tentera gerila. Okey, boleh? Ni pun cukup ni, ini jelaslah sampai maksudnya. Okey, berjaya menahan. Okey, yang ni contoh satu. Okey. Hal ini dapat memastikan kedaulatan negara tidak tergugat dan menjamin keamanan negara. Okey, kedaulatan tidak tergugat inference dan menjamin keamanan negara sekali kan. Sebab keamanan kedaulatan dia ada kaitan. Okey, kat sini dah berapa? Ni fakta 3, ni huraian 3, ni contoh 3, ni inference 3. Okey, 1, 2, 3, 4 di sini. Okey. Okey, pasukan keselamatan negara bagus, okey, dalam keadaan siap siaga apabila kerajaan Indonesia melancarkan dasar konfrontasi dengan kempen Ganyang Malaysia. Jadi tujuan kempen ni memang nak menghancurkan pembentukan Malaysia. Jadi kalau kempen ni berjaya, so pembentukan Malaysia tidak dapat direalisasikan. Bayangkanlah tak berjaya. So betul lah ni. Okey, perenggan yang ketiga, isi yang ketiga ni. Okey, bagus Okey, Mawadah, good job Mawadah. Satu, okey, masterpiece lah cikgu cakap. Kan? Masterpiece. Okey. Baik. Okey, kejap. Okey, masterpiece lah ni cikgu. Okey, kejap. Cikgu buat catatan dulu. Okey, masterpiece Okey, masterpiece lah. Ini apa? Okey, 8 per 8. Okey. 21 hari bulan 6. 21. Okey, masterpiece. Okey. Baik. Kalau ni kan, okey, untuk faktor kejayaan pembentukan Malaysia ni, untuk Mawadah kat sini dia dah dapat TP5. TP5 pula. TP6 lah. Sebab jawapan yang sangat-sangat menarik ni. Sekejap padam balik. Sini. Okey, Mawadah untuk topik pembentukan Malaysia ni, okey, keseluruhannya dapat TP6 lah. Okey. Campur-campur yang latihan Mawadah sebelum ni. Mawadah je bagi latihan sebelum ni. Okey. Yang lain tak ada, so memang wajarlah Mawadah dapat TP6. Okey, baiklah, itu saja untuk ulasan dan semakan cikgu untuk jawapan Mawadah. Yang lain okey? Dapat lihat contoh jawapan Mawadah ni, okey tak? Ada nak tanya? Silakan respon. Okey tak? Respon. Okey? Okey. 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 Baiklah.
Cikgu sebenarnya pun tak boleh buat apa-apa lah kalau awak tak buat latihan ni. Okay. Kalau awak buat, maksudnya yang pertama awak jalankan tanggungjawab. Yang kedua awak mengasah fikiran, mengasah kemahiran berfikir. Okay. Menajamkan lagi kemahiran berfikir awak untuk menjawab sebarang bentuk dan situasi soalan dalam SPM nanti. SPM nanti sangat-sangat mencabar. Jadi antara bentuk soalan ni macam ni. Okay. Yang inilah dia jawapan bagi. Okay, dalam buku teks tu dia tak sampaikan secara direct. Okay, awak kena olah, kena analisis, kena kaji dalam buku teks tu. Seperti Mawadah cakap tadi, Mawadah dapat pesan, dapat analisis ni adalah kebijaksanaan pemimpin. Kemudian menggunakan pendekatan rundingan, tu analisis dia keluarkan. Dia tu nama kajian ni. Okay, diasingkan, keluarkan, dijelaskan. Kemudian pula pasukan keselamatan, kesiapsiagaan pasukan keselamatan negara. Maksudnya kalau kita nak gunakan ayat yang paling bagus hari ini, Mawadah untuk F3 ni, pemantapan, pemerkasaan ataupun pengukuhan pertahanan negara. Lagi ayat dia kan. Boleh juga yang tu. Contohlah Okey, baik. Okey, tanpa membuang masa, cikgu akan kongsikan contoh jawapan Mawadah ni yang telah ditanda ni kan. Yang telah ditanda ini dalam Telegram anda. Okey. Okey. Dalam Telegram anda. Okey, baik, cikgu besarkanlah supaya awak dapat lihat dia Okey, besar dah ni. Okey, cikgu print screen dulu. Masuk dalam Telegram. Satu. Yang kedua, perenggan kedua pula. Seterusnya. Dan perenggan ketiga. Okey, kejap. Ni perenggan ketiga. Okey, 3 perenggan lah. Dan seterusnya cikgu bagi yang full lah. Full view, tapi dia sikit lah sebab Mawadah dia buat satu helai kertas, dia optimumkan semua ruang tersebut. A4 macam ni kan. Yes, this one. Okay. So yang ni cikgu, okay, yang ni full view lah untuk jawapan Mawadah, cikgu print screen juga. Okay. Alright. Okay students, itu saja kelas kita untuk hari ini. Kita akan sambung lagi untuk hari Jumaat ni. Okay, sebelum cikgu tamatkan kelas, makluman tentang tiada jadual, tiada kelas KMM. Tiada kelas KMM yang ditangguhkan, itu yang pertama. Yang kedua, masih lagi belum ada makluman tentang pelaksanaan peperiksaan pertengahan tahun. Sama ada minggu depan ke minggu ni, cikgu tak pasti. Kita tunggu maklumat seterusnya. Walau bagaimanapun, anda dikendaki bersedialah. Itu saja daripada cikgu. Baik. Terima kasih kerana hadir pada kelas hari ini. Jangan lupa pelajar-pelajar yang masuk lewat, yang tak ada itu, nanti lihat semula rakaman pengajaran yang cikgu upload nanti dalam Telegram. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kelas kita tangguhkan ke hari Jumaat. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Terima kasih. Sama-sama.